Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi tafsiran daripada surah Saba, muka surat 428. Malam ni ayat yang ketiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم وقال الذين كفروا, orang-orang kafir itu berkata, tidak datang kepada kami kiamat. Ini adalah ucapan orang kafir yang tidak betul, yang mana kita telah lihat dalam ayat yang ke 70. Allah Ta'ala perintah supaya orang mukmin itu mengucap kata-kata yang betul. Itu kiamat itu pasti berlaku seperti mana yang tersebut dalam ayat 63. Yas'alunaka 'anis an-nasu 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada engkau tentang kiamat. Jadi orang kafir ni mereka bertanya tentang hari kiamat tetapi dalam bentuk ingkar. Seperti kita baca dalam surah An-Naba, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fi mukhtalifun. Jadi pertanyaan yang mereka tanya tu sebenarnya adalah untuk mempersendakan kedatangan hari kiamat, ataupun mereka nak cabar Nabi, kalau benar kiamat itu berlaku, maka bila? Jadi bila mana Nabi itu tidak dapat menentukan tarikh bila ke berlaku kiamat, maka mereka mengatakan bahawa kiamat tak mungkin berlaku. Dan mereka juga kata kiamat tak mungkin berlaku ni kerana tidak ada bukti-bukti yang menyokong bahawa kiamat itu akan berlaku. Jadi ini adalah syakwa ataupun rungutan orang kafir. Mereka membantah akidah hari kiamat. Maka Allah SWT telah ajar kepada Nabi supaya kata sebagai balasan bantahan terhadap dakwaan mereka, Qul, katakanlah wahai Muhammad, bala wa rabbi, katakanlah pasti datang demi Tuhanku yang mengetahui perkara-perkara gaib. La ta'tiyannakum, pasti akan datang kepada kamu kiamat itu, walaupun tidak diketahui bila, walaupun aku ni sendiri tidak dapat memberi jawapan bilakah berlaku kiamat. Jadi Nabi dia tidak mengetahui perkara gaib. Allah Tuhanku yang mengetahui perkara gaib, dialah yang mengetahui bilakah berlaku kiamat. Aku sebagai rasul daripada pihak dia ni yang ditugaskan hanya untuk memberi amaran, tidak mengetahui bilakah kedatangan kiamat itu. Jadi Allah SWT suruh Nabi jawab dalam bentuk bantahan dengan menegaskan bahawa pasti mari. Dan Nabi itu bersumpah, Nabi telah diarahkan oleh Allah SWT supaya bersumpah, wa rabbi, demi Tuhanku yang mana sifat dia alimul ghaib. Allah Ta'ala yang mengetahui ilmu gaib itu, aku tidak mengetahui ilmu gaib. Jadi yang mengetahui ilmu gaib pasti akan
menjadikan kiamat itu satu benda yang pasti. Dalil kepada datangnya hari kiamat itu adalah dalam ayat berikut ni, itu kamal ilmi, sempurnanya ilmu Allah Ta'ala, iaitu la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Tidak ada yang tersembunyi daripada Allah SWT itu sekalipun seberak zarrah, sama ada ia terletak di langit ataupun di bumi, wala asgharu min zalika, dan tidak ada yang lebih kecil daripada seberak zarrah itu. Tidak ada yang lebih kecil daripada sesuatu yang seberak zarrah itu, dan tidak lebih besar melainkan itu ada tercatat dalam kitab yang nyata, mana tercatat dalam Lauh Mahfuz. Jadi ayat ni memberitahu kedatangan kiamat itu tidak diketahui oleh Nabi, tetapi tetap akan berlaku, kerana benda itu telah tercatat dalam ilmu Allah SWT, yang mana ilmu Allah SWT yang sempurna ni itu menjadi dalil bahawa kiamat itu pasti akan berlaku. Dan kita telah baca dah dalam ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua sifat ilmu Allah Ta'ala. Sifat ilmu Allah SWT ia menunjukkan bahawa kiamat itu adalah benda yang pasti berlaku. Kerana apa? Kerana ilmu Allah Ta'ala. Mana setiap benda yang berlaku ni, di manakah dia mati. Kita ambil contoh seorang yang mati di tengah laut, yang mana dia tenggelam dalam laut, tidak diketemui jasad dia mana. Setiap cebisar daging dia tu dalam ilmu Allah Ta'ala, ikan mana yang ia makan, cuping telinga, hidung dia, telinga dia, jari dia, setiap satu daripada juzuk tubuh dia tu Allah SWT mengetahui ke mana pergi, ikan mana bawa makan. Setiap inci daripada tubuh dia tu, itu semua diketahui oleh Allah SWT, tidak terlindung. Jadi itu menandakan Allah Ta'ala ni Al-Hakim, Allah Ta'ala yang sempurna. Jadi bahagian awal-awal surah ni Allah SWT sebut terlebih dahulu sifat ilmu dia, seperti yang kita baca juga dalam ayat yang kedua. Jadi orang yang nafikan akhirat ni, berarti orang itu tidak percaya kepada Allah SWT, dia menafikan sifat ilmu. Sebab tujuan utama yang Allah SWT nak adakan hari kiamat ni adalah untuk Allah SWT memberi pembalasan, dan pembalasan itu mesti adil. Jadi untuk adil, maka mesti ada saksi-saksi, ada keterangan, ada bukti-bukti, ada segala lengkap segala pertuduhan, segala dokumen-dokumen, bukti-bukti itu, file-file itu ada belaka. Kalau kita atas dunia ni, untuk dapat pembelaan di mahkamah, maka orang yang nak mendakwa tu, dia kena cukup bukti. Jadi Allah Ta'ala akan dakwa manusia atas kesalahan-kesalahan mereka ni. Allah Ta'ala mempunyai cukup bukti, kerana semua tu dalam ilmu dia dah tercatat. Tercatat dalam Lauh Mahfuz, akan ditunjukkan kepada manusia pada akhirat nanti, segala perbuatan mereka. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihat, untuk Allah SWT membalas orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Maknanya tujuan Allah Ta'ala adakan hari kiamat ni, ini adalah kehendak daripada sifat dia, tuntutan daripada sifat dia, sifat ilmu tadi, dan satu lagi sifat hikmah. Sifat hikmah Allah Ta'ala ni, segala sesuatu dia cipta dengan ada matlamat. Jadi manusia duduk atas dunia ni, tak kira lama mana dia duduk, semua manusia itu akan dibalas. Allah Ta'ala kata, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT yang telah ciptakan kematian dan kehidupan untuk uji kamu, untuk uji kamu siapakah yang paling elok amalnya, yakni untuk dibalas. Jadi tidak akan bertepatan dengan hikmah kalau Allah SWT mencipta manusia ni tanpa ada matlamat.
Jadi Allah Ta'ala cipta manusia dengan ada matlamat yang ini untuk diuji, untuk dilihat siapakah yang beramal soleh, siapakah yang bersyukur, siapakah yang beriman. Itu maksud Allah SWT cipta manusia dengan ada tanggungjawab, dihantar rasul-rasul untuk memperingatkan kepada manusia tentang agama Allah SWT. Liyajziyal ladzina amanu, maknanya Allah SWT akan mengadakan kiamat walaupun orang kafir itu engkar, kerana Allah Ta'ala buat segala sesuatu ni mesti ada matlamat, bukan sia-sia. Dan bila Allah Ta'ala nak balas orang-orang beriman di sini, maknanya Allah SWT tidak akan memperlakukan, Allah Ta'ala tidak akan layan orang-orang beriman itu sama seperti mana orang kafir. Maknanya kalau orang kafir itu tidak dihukum kerana kesalahan mereka, kalau orang beriman itu tidak diberi ganjaran pahala kerana kesalahan mereka, maka tidak ada makna Allah SWT menjadikan mereka itu sebagai manusia. Tidak ada makna Allah SWT mengutuskan Nabi, menurunkan wahyu untuk membimbing mereka. Jadi Allah SWT nak balas ni, yang ini berdasarkan kepada qanun dia, peraturan pembalasan, yang mana tidak akan sama balasan antara orang beriman dengan orang kufur. Sebab apa? Sebab amal mereka itu berbeza-beza, sikap mereka terhadap Nabi itu tak sama. Jadi tentu sekali layanan Allah SWT tidak sama. Jadi adanya hari kiamat ni, mana untuk Allah SWT layani orang kafir sebagaimana sepatutnya, dan orang beriman sebagaimana sewajarnya, sesuai dengan kedudukan amal mereka. Jadi kalau mereka tu dianggap sama, berarti Allah Ta'ala tidak adil, tidak sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman itu Allah SWT akan memberi balasan yang baik. Ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maknanya mereka itu akan mendapat keampunan. Mana Allah SWT akan ampunkan mereka, yakni mereka melalui kehidupan mereka di dunia ini dengan amal soleh. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan yang mereka buat, maka mereka akan bertaubat, maka Allah SWT akan mengampunkan mereka. Dan untuk mereka itu warizqun karim, mana rezeki yang mulia. Maksud rezeki yang mulia ni, maknanya jika dinisbahkan kepada jenis-jenis yang lain, rezeki yang mulia. Mana kalau kita kata durian belaka, kalau mana tanda durian, jual durian belaka, tapi dia tak akan sama satu jenis durian dengan durian lain. Ada harga 30 riyal sekilo, 40 riyal sekilo, 50 riyal sekilo, 90 riyal sekilo pun ada, tak sama. Jadi Allah Ta'ala akan bagi hak special, istimewa kepada orang beriman ni, rezeki yang mulia. Jadi habuan rezeki ni atas dunia siapa-siapa boleh dapat. Tak kira orang beriman ke, orang kufur ke, orang syukur ke, orang munafik ke, hatta binatang pun semua tu mendapat rezeki masing-masing, mengikut peraturan Allah SWT. Tetapi untuk mendapat rezeki yang mulia ni, maka tidak dapat tidak, dia kena beriman dan beramal soleh, dan itu Allah SWT akan berikan kepada mereka di akhirat. Jadi warizqun karim ni mana merujuk kepada rezeki yang mulia yang mereka akan dapat di akhirat nanti, sebagai kesempurnaan nikmat-nikmat yang tidak dapat ditandingi. Maknanya hanya ahli syurga yang mendapat rezeki yang mulia ini. Walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum 'adzabun min rijzin alim. Sebaliknya, orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka itu dapat melemahkan kami, mereka itulah orang yang mendapat azab daripada azab yang sangat menyakitkan. Jadi ini Allah SWT nak menunjukkan keadilan dia tu dengan membezakan balasan. Orang beriman beramal soleh mendapat balasan yang baik. Orang yang engkar ni, yang mana Allah Ta'ala sifatkan
dalam ayat ni sebagai walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizin. Mana orang kafir sa'a, mana dia berusaha siap malam, mikir siap malam dengan segala macam perancangan, dan juga dengan segala aktiviti mereka dengan penuh semangat, dengan menghabiskan harta benda mereka untuk menyekat orang-orang ni daripada mendengar ayat-ayat Allah. Sebab tugas Rasul, bila Rasul mari ni, Rasul akan bacakan kepada manusia ayat-ayat Allah SWT, yang menceritakan kudrat Allah, sifat-sifat Allah, kesempurnaan ilmu dia. Maka orang kafir ni berusaha untuk menyekat orang-orang ramai daripada dengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka oleh Nabi, sebab mereka bimbang. Manusia pada waktu itu bila mana mereka dengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi, jadi mereka tertarik. Jadi itu usaha mereka untuk menyekat orang-orang daripada membaca ayat-ayat Allah. Mu'ajizina, mana dengan beranggapan mereka dapat lawan, dapat melemahkan, mana mereka tu dapat mengalahkan Rasul, dapat mengalahkan Allah Ta'ala. Tetapi sebenarnya mereka itu akan mendapat azab yang sangat menyakitkan di akhirat nanti. Kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang ke-6 ni, sikap sebenar ahli ilmu. Maknanya orang kafir dia nak sekat orang beriman daripada mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi orang lemah ni bila disekat, diugut oleh pemimpin-pemimpin kafir, jadi mereka tak berani. Mereka tidak berani. Tetapi kalau orang itu mempunyai keazaman, kekuatan, mereka cuba juga untuk mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala dibacakan kepada mereka. Maka Allah Ta'ala menyebut di sini sikap ahli ilmu yang sebenar. Orang-orang yang cuba mempelajari, cuba mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala, lalu mereka mendapat kefahaman yang betul daripada ayat-ayat Allah Ta'ala. Mereka tu yakin bahawa apa yang dibacakan oleh Nabi kepada mereka itu benar-benar diturunkan oleh Allah SWT untuk mereka, dan akan membawa kepada kesudahan yang baik. Jadi Allah Ta'ala kata, wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Orang-orang yang diberikan ilmu, dia beranggapan bahawa, dia berpendapat bahawa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad itu daripada Tuhan engkau, itulah benar-benar kebenaran, itulah huwal haq, itulah perkara yang benar. Maknanya orang-orang yang dapat duduk dalam majlis Nabi, orang yang dapat mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi, walaupun mereka telah disekat, telah dihalak, maka mereka menerima dengan benar ayat-ayat tersebut, lalu mereka pun beriman. Ini seperti mana ramai daripada sahabat-sahabat, hak masyhurnya macam Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni tak kira lah mereka awal dia tu, dia begitu menentang Nabi SAW, tetapi bila dia sendiri membaca ayat-ayat Al-Quran, maka dia yakin bahawa ini adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi, dan dia yakin ini adalah benar-benar daripada Allah Ta'ala. Maka itu mendorong dia untuk beriman kepada Allah. Jadi orang-orang yang diberikan ilmu ni, maknanya mereka faham, mereka dapat faham dengan baik ilmu yang sebenar, kerana sifat ilmu yang sebenar ni dia dapat memberi pencerahan, dia dapat membuka jalan, dapat menunjukkan kebenaran, dan dapat membawa manusia itu kepada natijah yang baik, yakni siratil azizil hamid. Mana mereka akan mendapat petunjuk ke jalan yang benar, mana jalan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang bersifat Al-Aziz Al-Hamid. Maknanya orang beriman ni, bila dia ikut jalan hidayah, mereka akan mendapat izzah, kemuliaan dari sisi Allah Ta'ala. Jadi sirat di sini, walaupun pada tempat yang lain disebutkan siratul mustaqim, jalan yang lurus, tapi di sini siratil azizil hamid,
mana jalan Allah, siratillah, jalan Allah Ta'ala, tetapi tidak disebutkan Allah, tetapi disebutkan Aziz. Mana Allah Ta'ala akan memberi kemuliaan kepada orang beriman kalau mereka terima Al-Quran, mendapat hidayah. Allah Ta'ala akan bimbing mereka dan akhirnya mereka akan mendapat kemuliaan. Al-Hamid, mana Allah Ta'ala maha terpuji. Maknanya orang beriman, kata saya beriman, dia tetap terpuji, dia tetap aziz, tetap mulia, dan Allah SWT akan mengangkat darjat orang ni. Allah SWT akan memberi kemuliaan, ketinggian untuk orang yang mendengar wahyu Allah SWT. Jadi orang yang mendapat ilmu ni, yang mana mereka yakin bahawa Al-Quran itu daripada Allah Ta'ala, kerana ayat-ayat yang mereka baca tu akan menunjukkan kepada mereka ilmu yang benar, iaitu bila kata unzila ilaika min rabbika huwal haq, maka akan diceritakan dalam kitab Allah ni sifat-sifat Allah. Maknanya mereka tu dapat mengenali Allah SWT melalui kalam Allah, dan mereka tu mendapat kesedaran bahawa kiamat itu berlaku. Walaupun orang kafir seperti mana dalam ayat yang ketiga, orang kafir itu engkar, tetapi orang beriman dia baca berdasarkan kepada ayat-ayat Allah Ta'ala ni, maka dia mendapat ilmu yang benar. Ilmu yang benar yang pertama iaitu kenal Allah SWT. Ilmu yang benar yang kedua iaitu mereka dapat ilmu tentang akhirat. Dengan jelas sekali Allah SWT cerita satu persatu kiamat dan segala bukti-bukti dia. Wa yahdi ila siratil azizil hamid, dan mereka dapat mengenali syariat, peraturan Allah SWT. Itu yang dikatakan ilmu yang hakiki, yang mana manusia tu dapat bila mana mereka berusaha untuk mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbiukum idza muzziqtum kulla mumazzaq innakum lafi khalqin jadid. Orang-orang kafir itu berkata, maknanya ini orang kafir ni dia kata secara propaganda. Jadi macam mana mereka tu cuba nak menyekat orang ramai daripada beriman, macam mana usaha mereka. Jadi dalam ayat yang kelima Allah Ta'ala sebut wallazina sa'u fi ayatina, orang-orang yang berusaha dengan penuh nekat, penuh keazaman dia, dengan penuh kejahatan dia, habis pitih, habis masa, siang dan malam untuk menyekat orang beriman ni. Jadi cara mereka tu macam mana? Jadi ayat yang ketujuh memberitahu kepada kita cara kerja orang kafir ni. Dia akan berkata dengan propaganda, dengan cara mengejek. Tujuan dia nak halau orang daripada ayat-ayat Allah. Orang kafir itu kata hal nadullukum ala rajulin yunabbiukum. Orang kafir berkata, mahukah kamu, andai kami tunjukkan kepadamu seorang lelaki yang memberitahu kepada kamu bila mana kamu dihancurkan dengan sehancur-hancur dia. Maknanya bila kamu ni mati, tubuh kamu tu dimakan oleh ulat, hancur dalam tanah, maknanya hanya tinggal tulang. Innakum lafi khalqin jadid, kamu ni akan dibangkitkan dalam ciptaan yang baru. Jadi mereka ni mencetuskan soalan ni pada mereka mula-mula ajak, mu nak kenal ke? Ada seorang lelaki ni dia mendakwa kamu akan diciptakan semula, kamu akan mati kemudian dihidupkan semula, diciptakan semula di akhirat. Kamu nak percaya ke? Maknanya orang ni orang yang tidak patut kamu dekati. Sebab cara dia tu, dia kata berdasarkan kepada pengalaman, hak hancur, hak mati ni akan hancur dah. Tak ada siapa pun sebelum pada ni dah, siapa kepada hari ni tak ada seorang pun hak telah mati hancur ni dia tubik semula. Tubik semula duduk atas dunia ni kita boleh kecek.
Dia kata tak ada. Tapi mu tak usah pelik, ada orang dakwa. Mana mula-mula dia kata kita hak hidup ni akan mati dah. Kemudian bila kita hancur ni, kita akan dibangkitkan semula. Percaya ke tidak? Jadi tak ada dah siapa kata lagu tu. Jadi semua tu ya, betul tak ada. Hak mana mati ni dah hancur, tidak akan hidup semula. Semua mengaku. Lalu mereka pun kata, kalau mu nak tahu, ada orang dakwa buat dakwah lagu ni. Muhammad buat dakwah, kita semua ni hancur akan hidup ke semula. Jadi Muhammad ni dia cuba membohongi kamu. Jadi kata-kata orang kafir yang Allah SWT rakamkan di sini menunjukkan cara mereka nak menyekat orang ramai daripada beriman, dan mereka telah hajar cara fikir yang salah. Mereka telah hajar cara fikir yang salah. Yang ni mereka lupa sifat ilmu Allah Ta'ala dan juga sifat kudrat Allah Ta'ala. Dan waktu kata lagi, aftara 'ala Allahi kadhiba am bihi jinnah. Adakah dia mengada-ngadakan perbohongan atas nama Allah Ta'ala, ataupun dia ni gila? Maknanya orang hak kata lagu ni dah, orang hak kata lepas kita mati hancur ni kita akan hidup semula, dua perkara je kita boleh kata pada orang ni. Dia menipu atas nama Allah, kata mereka, ataupun ni orang tak betul, orang gila. Sebab apa? Sebab dia kata lagu tu dia kata ini Allah, dia sebagai Rasul Allah. Jadi benar ke dia Rasul Allah? Jadi kata mereka Muhammad ni cuba memperdayakan kita dengan kata dia tu adalah Rasul Allah. Mana bukti dia Rasul Allah? Ataupun dia kata lagu ni sebab dia tak betul. Sebab apa? Sebab kalau dia mati hancur jadi tanah, tinggal tulai ya, apabila boleh hidup tak ada dah. Itu engkar akhirat. Jadi di sini Allah Ta'ala nak cerita orang yang engkar akhirat ni, kesudahan dia akan tolak Nabi. Dia tolak Nabi, dia tak sedengar ayat-ayat Allah Ta'ala, maka automatik mereka tidak tauhid kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab untuk mengadakan akhirat ni, bukti yang besar adalah kamalul ilmi, sempurnanya ilmu Allah Ta'ala, seperti mana sempurnanya kudrat Allah Ta'ala. Jadi kalau manusia tu daripada awal lagi dia letak bahawa Allah Ta'ala yang maha berkuasa, satu-satunya Tuhan yang mencipta langit, yang mentadbir alam semesta ni, yang mempunyai segala ilmu, ilmu segala sesuatu dalam tangan dia, semua tu dalam kudrat dia. Jadi sama ada manusia tu mati ke tak mati ke, semua dalam ilmu Allah Ta'ala, semua tu dalam kudrat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala boleh cipta manusia ni daripada tak ada kepada ada, kosong, manusia tu kosong. Allah Ta'ala boleh cipta. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah satu ketika dahulu ni manusia ni bukanlah sesuatu yang disebut-sebut, orang tak kecek pun ciptaan manusia ni. Siapalah satu masa Allah Ta'ala beritahu, aku nak jadikan manusia ni sebagai khalifah atas muka bumi. Masa tu pakak duk kecek. Sebelum pada tu tak ada pun telitah di kalangan malaikat-malaikat, makhluk-makhluk Allah Ta'ala ni bahawa ada manusia. Nak cerita bahawa Allah Ta'ala ni bila dia nak menciptakan sesuatu daripada tak ada, dia boleh. Daripada kosong dia boleh cipta. Dan dia boleh cipta pula manusia ni daripada benda yang lain. Benda yang lain, maknanya daripada tanah Allah Ta'ala cipta Adam. Daripada mani Allah Ta'ala cipta anak cucu Adam. Mana itu kudrat Allah SWT. Jadi nak ciptakan semula manusia hak ada dah. Mana masing-masing tu ada dah. Dia punya tulang dia punya tengkorak dia punya segala tu ada dah. Cuma nak atas mula. Allah Ta'ala ni bila dia menghancurkan manusia, bila mana manusia tu mati, dia satu juzuk daripada tubuh dia tu disebutkan dalam hadis ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni tulang hak ujung sulbi dia tu ada hak tu.
Daripada hak ni lah Allah Ta'ala akan cantumkan semula tulang-tulang, dia akan mari semula daging-daging orang gapo semua tu. Allah Ta'ala akan sempurnakan kejadian manusia sekali lagi. Jadi nak ciptakan semula ni, hak sudah ada dah tentu nisbah kepada kita lebih mudah. Nisbah pada kita basikas butir kita perlah, kita pasal semula boleh. Dah supaya pomel-pomel lah, pomel-pomel tu dia boleh perlah anjing apa boleh pasal. Tapi dia nak cipta alat-alat sehingga terbentuk kereta tu, anjing tu bukan kerja pomel. Hak tu dia kena engineer tu, dia punya pencipta enjin tu sendiri. Kilat tu, kalau kita kilat pomel ni dia perlah sebab ada dah dalam buk bahagian ni skru tu skru ni, dia punya sistem air, sistem minyak apa semua, gearbox apa ada. Jadi kalau dia perlah boleh pasal semula. Sebab itu dia boleh tahu dalam kemampuan dia, sebab benda ada dah. Sebab mari kepada dia tu enjin sebutir dia perlah seperti mana latihan dia buat, dia pun boleh pasal semula. Jadi maknanya nak cipta semula benda sudah ada ini mudah. Nisbah pada makhluk mudah, takkanlah nisbah pada Allah Ta'ala payah pula. Jadi orang yang engkar akhirat ni, dia nafi kudrat Allah Ta'ala, dia nafi ilmu Allah Ta'ala. Jadi istidlal dalil tentang adanya akhirat dalam awal surah ni Allah Ta'ala nyatakan berdasarkan kepada ilmu dan kudrat dia. Jadi mereka tu tuduh Nabi berdusta atas nama Allah. Kalau tidak pun dia sudah gila. Itu dakwah orang musyrik. Jadi sebenarnya orang musyrik ni dia bila mana menentang Nabi, mereka tidak dapat buat satu tuduhan yang tetap kepada Nabi. Tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada bukti yang kukuh bahawa Nabi ni gila. Mereka tidak ada bukti yang kukuh bahawa Nabi ni berdusta atas nama Allah. Lalu sebab itulah mereka tuduh dengan pelbagai tuduhan. Setidak-tidaknya lekasa. Macam orang nak jatuh seseorang. Ada kes go ni, macam-macam kes pendakwaan. Dah 20 kes. Tapi sahabat tak lekat. Tapi kalau lekat tak apa dah, asal masuk je. Itu yang penting bagi dia. Jadi kafir Quraisy ni macam-macam tuduhan mereka lemparkan kepada Nabi. Seorang yang tidak betul, seorang penyair, seorang sihir, tukar tenung, tukar tilik, tu bomo, macam-macam tuduhan. Satu pun tak lekat, tak ada bukti. Jadi mereka hanya buat reka untuk menjatuhkan Nabi, tetapi tidak dapat. Balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil azabi wad dalalil ba'id. Allah Ta'ala jawab, sebenarnya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itulah berada dalam azab, dan mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Maknanya Nabi ini dia benar dari sisi Allah Ta'ala, dia melaksanakan arahan daripada Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalah, menyampaikan agama, maka dia akan mendapat ganjaran pahala di akhirat. Kamu yang menentang Nabi itulah yang mendapat azab. Jadi Nabi kalau dia berdusta atas nama Allah Ta'ala, maka dia akan dapat azab Nabi. Kalau Nabi tu gila, maka dia berjalan di atas jalan yang tak betul. Jadi macam mana dia nak memberi hidayah pada manusia? Jadi Allah Ta'ala memberitahu bahawa Nabi itu adalah seorang yang benar, dan tidak mungkin dia seorang yang sesat. Bila mana dia benar sebagai wakil daripada Allah Ta'ala, maka dia melaksanakan tugas yang telah diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada dia, maka dia akan mendapat ganjaran. Dan Allah Ta'ala berikan ilmu wahyu, maka dia akan membawa manusia kepada jalan yang lurus. Maka tidak boleh kamu nak kata dia berada dalam kesesatan yang jauh. Sebenarnya sesat jauh ni kamu, orang-orang kafir itu. Kemudian ayat yang ke-9 ni Allah SWT nak cerita nak memberi peringatan kepada orang kafir ni tentang kudrat dan masyiatullah.
kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Mana sebagai takwif duniawi. Mana orang yang menentang Allah Ta'ala, menyekat manusia daripada mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala, menyekat orang-orang daripada mendengar ayat Allah Ta'ala ni, orang yang menentang Nabi, menuduh Nabi sebagai membawa kekarutan ni, apakah mereka tidak fikir? Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ard. Apakah mereka itu tidak perhatikan apa-apa yang ada di atas, di langit dan di bumi ni? Apa-apa yang berada ma baina aydihim wa ma khalfahum, apa-apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka, yakni langit dan bumi. Hak ada depan, hak ada di belakang mereka ni, semua ni makhluk-makhluk Allah SWT. Dia ada tetap tu dalam keadaan tidak jatuh, tidak pecah dengan iradat dan kudrat Allah SWT. Maknanya Allah Ta'ala memberikan keamanan kepada kamu sehingga kamu boleh bernaung di bawah langit dan kamu dapat berpijak di atas bumi. Kalau Allah Ta'ala nak, inna sya' naqsif bihimul ard. Kalau Allah Ta'ala nak, yakni dengan masyiah dia, dengan kehendak dia, dengan kudrat dia, dia boleh membenamkan kamu dalam bumi. Boleh, kalau ikut kehendak Allah Ta'ala, kudrat dia. Tapi kena ingat, hikmah Allah Ta'ala dia tidak buat. Tapi kalau kehendak dia, masyiah dia, kudrat dia, dia boleh buat. Tapi dia tak sih. Au nuskit alaihim kisafan minas sama, ataupun Allah Ta'ala nak, dia boleh jatuhkan daripada langit ni sekeping-sekeping, pecahan-pecahan langit. Dia jadikan langit ini retak, jatuh sekeping-sekeping. Macam kita lah, bata tu, bata edek, bata atak bata tu jatuh so-so. Boleh Allah Ta'ala nak jadikan demikian. Mana Allah Ta'ala nak hukum mereka di dunia ni. Maknanya manusia yang engkar akhirat, yang tidak percaya pada kudrat Allah Ta'ala ni, dia kena ingat kudrat Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Dan demikian itu maknanya segala yang Allah SWT sebut ni, langit-langit dan bumi, yang mana dia tetap kukuh berada pada tempat dia sehingga kamu mendapat kesenangan. Kita duduk atas dunia ni, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Kita boleh duduk molek atas bumi, kita tak suruh gegar. Walaupun pada hakikatnya bumi ni dia bergerak dengan begitu laju, kita tak suruh gapo. Lepas tu atas kita ni ada bumbung langit yang memayungi kita daripada macam-macam tahib bita, dan segala macam-macam benda ni Allah Ta'ala jaga kita. Jadi semua tu benar-benar menjadi ayat yang membawa manusia beriman kepada Allah Ta'ala, asalkan orang tu dia ada sifat hamba, abd. Dia rasa dia tu dimiliki oleh Allah Ta'ala, dia rasa dia kena patuh kepada arahan Tuhan yang memiliki dia. Likulli abdin munib, orang yang nak cari jalan kembali. Mana orang sentiasa nak balik kepada Allah SWT dengan cara ibadat dan taubat. Jadi kalau orang tu engkar akhirat, berarti dia tidak ada sifat munib, tak ada sifat insaf nak balik pada Allah Ta'ala. Maka orang-orang seperti ini akan tetap kufur engkar. Adapun orang yang mengaku dia tu sebagai hamba, sentiasa nak buat ketaatan pada Allah Ta'ala, sentiasa cari jalan untuk balik pada Allah SWT, maka mereka akan mendapat hidayah daripada apa yang disampaikan oleh Nabi untuk mereka, dan tidak ada sebarang penentangan yang dibuat oleh mereka. Kemudian ayat berikut ni Allah SWT nak cerita kepada kita, ada dua contoh daripada sejarah, yang mana orang yang syukur dan bertakwa mendapat balasan yang baik. Adapun orang yang kufur dan engkar ni, mereka mendapat balasan yang buruk. Jadi untuk contoh orang yang syukur lalu mendapat balasan yang baik ni, Allah Ta'ala cerita Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Dia ada kuasa, dia ada kerajaan, diberikan segala kemudahan dengan segala kekayaan kerajaan, mereka dapat tetap bersyukur pada Allah SWT. Dan satu lagi, dalam ayat yang ke-15 ni Allah Ta'ala cerita tentang puak-puak Sabak yang kufur, yang tidak bersyukur pada Allah SWT. Maka balasan dia tu
Allah Ta'ala binasakan mereka. Jadi dua contoh daripada sejarah yang lalu ni untuk mengingatkan kepada manusia supaya beriman kepada Allah SWT dan juga hari akhirat. Jadi kita berhenti setakat itulah ayat yang kita baca pada malam ni. Daripada ayat yang ketiga sampailah kepada ayat yang ke-9 ni, itu bahagian permulaan surah yang mengandungi mesej-mesej penting kepada orang beriman ni supaya beriman dengan Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala dari segi ilmu dan kudrat dia dan juga kehendak dia, dan manusia hendaklah beramal soleh berdasarkan kepada ayat-ayat keterangan Allah SWT. Jadi kita berhenti setakat itu. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap itu daripada kekurangan diri hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.